Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang kepada semua rakan serta follower di page FTR Bidadari Solution. Okey, apa khabar anda semua hari ini? Adakah semuanya dalam keadaan sihat walafiat? Baik-baik semuanya? InsyaAllah, Solehah doakan agar semuanya dalam keadaan yang tenang, ceria, gembira, bahagia dan insyaAllah dipermudahkan semua urusan kita di dunia ini insyaAllah. Okey, hari ini merupakan sharing ilmu daripada Solehah hari yang ke-119 pada sesi tahun 2021 ni. Alhamdulillah. Okey, boleh tolong share dan boleh tolong kongsikan laju-laju Solehah punya link page live pada petang ini supaya lebih ramai orang yang akan dapat manfaat daripada perkongsian ilmu yang berkat insya-Allah. Hai Kak Mun, hai Hadibah. Okey, alhamdulillah, thank you yang join dan sharekan Solehah punya live. Okey, tajuk kita hari ni adalah ulama pada akhir zaman ni, bagaimanakah sikap mereka. InsyaAllah sama-sama kita teladani dan ambil ibrah daripada apakah tanda-tanda akhir zaman yang Allah telah titipkan di dalam ayat Al-Quran. InsyaAllah sama-sama kita bermuhasabah diri dan merenung, adakah kita selama-lamanya nak lalai, nak leka. InsyaAllah sebelum tu jom sama-sama kita berselawat dan juga berdoa. Semoga Allah memberkati majlis ilmu kita pada hari ini insya-Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wa ansyur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amin ya Allah ya mujib. Hai, waalaikumsalam Kak Aizura, hai Kak Mariam, hai Kak Na, hai Masyita dan hai Kak Mun. Okey, alhamdulillah. Thank you. Waalaikumsalam juga Umi Afan, Kalisha, Umairah. Okey, thank you yang bersama dan juga support Solehah punya live setiap hari tanpa henti. Alhamdulillah. Semoga ada ganjaran dan juga pahala buat kalian yang mengalir tak putus-putus insya-Allah. Hai, waalaikumsalam Kak Isma. Alhamdulillah. Okey, berbalik kepada tajuk kita pada hari ini, bagaimanakah ulama pada akhir zaman ni. So apa yang kita perhatikan di sekeliling kita sekarang ni lah, kalau kita perhatikan sebagaimana ramai ulama yang telah Allah jemput, Allah jemput mereka, itulah antara tanda-tanda akhir zaman di mana orang yang berilmu, para ulama semuanya dijemput oleh Allah Subhanahu Wa Taala ke negeri abadi sana. So hari ni yang saya nak share dengan anda semua, bagaimanakah yang digambarkan dengan ulama pada akhir zaman ni. Okey, yang pertama, ulama dan juga ataupun dikatakan dengan pemimpin dan juga ketua keluarga kebanyakannya tidak faham hukum hakam berkenaan dengan agama Islam. Mereka dah tidak peduli dah soal haram dan juga halal. Ada yang perkara haram dihalalkan, ada yang perkara halal diharamkan. So telah bercampur aduk hukum hakam semua ni adalah kerana peredaran zaman, kerana keperluan semasa. Dan kita lihat sendiri bagaimana situasi negara kita dan negara di beberapa buah negara, sebagaimana pemimpin negara, pemerintah negara, ulama-ulama kebanyakannya banyak mengeluarkan hukum-hukum yang tak selari dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Bercampur aduk, dah tak peduli dah soal haram dengan halal macam mana. Kalau orang kata arak tu haram, tetapi masih ada lagi negara yang membenarkan serta mengharuskan kegiatan tu. So bagaimanakah situasi ni nak kita bendung? Tetapi inilah situasi dan realiti zaman sekarang, di mana ulama pada akhir zaman ni dah tak peduli dah soal hukum haram dengan halal ni, main redah je kan. Kadang-kadang kita sendiri pun takut tengok situasi begini. Dan inilah antara tanda-tanda akhir di mana hari kiamat semakin hampir dengan kita. Dan kita ni memang adalah umat akhir zaman.
iaitu kita ni adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, itu yang pertama. Hai, Waalaikumsalam Kak Julina. Hai Kak Emma, Alhamdulillah. Hai Kak Zurinawati, Alhamdulillah. Dan thank you semua yang join live Soleha pada hari ini, Alhamdulillah. Hai juga Kak Bakya. Okey, Alhamdulillah. Soleha doakan agar anda semua sihat-sihat belaka, InsyaAllah. Okey, yang seterusnya, poin yang kedua. Ciri-ciri ulama' pada akhir zaman ni adalah kebanyakan mereka berperangai buruk. Kita tak adalah nak cakap ulama', tapi pemerintah, pemimpin negara, ramai yang kalah dengan kerana situasi politik, di mana bila mana masing-masing ada perasaan tamak nak menguasai sesebuah negara, sehingga kan dah tak jaga dah adab susila dalam diri, akhlak entah ke mana, adab entah ke mana, sehingga kan mempamerkan akhlak-akhlak yang buruk. Tak jaga percakapan, tak jaga pergaulan, tak jaga hubungan kita dengan Allah. So, kita lihatlah saat ini bila kita diuji dengan PKP, sebagaimana pemerintah kadang-kadang kita sendiri rakyat kena ikut orang-orang atasan kan. Sebagaimana masjid ada yang ditutup, tak boleh solat berjemaah, ada yang tak boleh solat hari Jumaat. Inilah yang kita lihat pada zaman sekarang ni, di mana solat Jumaat yang wajib bagi lelaki tetapi tidak boleh dilakukan hanya kerana beberapa faktor. Kalau kita mengikut negara Brunei, kita tengok macam mana. Sebab tu kes mereka jatuh dengan sangat merudum kerana mereka pagi-pagi dah buka surah Yasin, and then amalkan solat berjemaah. Di samping yes, memang jaga SOP, tetapi tidaklah sehingga menutup masjid, sehinggalah tidak membenarkan solat berjemaah. Sebenarnya situasi ni kita boleh sama-sama fikirkan dan ambil ibrah daripada negara-negara Islam contoh yang lain untuk dijadikan contoh di negara kita ni. Kenapa mereka boleh atasi masalah ini? Kenapa mereka sangat aman damai, tenang, aman, bahagia dan boleh beribadah dengan gembira? Kita sekarang ni dalam situasi darurat, dalam situasi orang kata nampak kelang kabut, tak nampak macam mana, di mana pemerintahannya dan sebagainya. So hari ini kita sendiri ambil hikmah daripada apa yang telah Allah jadikan sekarang ni, ujian demi ujian. Hendaklah kita bersangka baik dengan Allah, banyakkan bersyukur, jaga diri kita, insya-Allah jaga ahli keluarga kita, sama-sama didik anak-anak kita di rumah ni. Time ni Allah bagi kesempatan, jangan sia-siakan peluang. Mungkin sebelum ni kita sibuk dengan kerja, kita sibuk dengan aktiviti luar, sampai sehingga kan tak dapat nak pantau langsung apa anak buat, apa anak belajar, anak dah pandai mengaji ke belum, anak dah pandai solat ke belum. Kita tak tahu sebab kita jadi ibu bapa yang busy dan kita sendiri tak pernah nak ambil berat langsung pun tentang pelajaran mereka, tentang agama mereka, tentang akhlak mereka. Bila kita duduk dekat rumah, kita sendiri dah pening kan. Macam mana nak handle anak-anak kita ni? Macam mana nak tengok anak kita ni behave? Itu baru mak ayah kita sendiri yang tengok. Cuba bayangkan macam mana guru-guru di sekolah yang didik lebih 40 orang pelajar, 50 orang pelajar dalam satu kelas. Lagilah bertambah kita sendiri kena hadap situasi ni sendiri sebenarnya. Sebab tu bila kita diuji dengan macam-macam ni, kita kena pandang pada sudut hikmah. Kita kena sabar, kita kena reda, kita kena banyakkan syukur, kita kena banyakkan cari solusi bagaimana masalah ini tak streskan diri kita, tak menyebabkan diri kita ni orang kata tak tenang langsung lah, kelang kabut dan sebagainya. Okey, yang seterusnya, ciri-ciri ulama akhir zaman adalah kebanyakannya urusan negara ni diuruskan oleh orang-orang yang bukan di bidangnya. Maknanya, contoh, kalau orang tu bukan bidang agama, tiba-tiba kenapa pula dia yang dilantik? Kenapa pula dia yang kena manage urusan agama sedangkan dia bukan di bidang agama? So dekat sini nampak sangat pemerintahan kita kacau bilau, pemerintahan kita tak selari. So itulah antara tanda-tanda ulama akhir zaman ni, orang-orang bodoh menguruskan urusan umum, urusan negara. So kita tengok sendirilah bagaimana. Sebab tu bila bukan orang yang pakar dalam bidangnya untuk melakukan aktiviti yang tak sepatutnya, maka dia jadi kacau bilau. Sebab tu kalau kita cari pekerja pun, kita cari anak-anak
pekerja kita kan, staff kan, dah tentu kita nak cari yang mereka yang benar-benar pakar di bidang masing-masing. Jangan kita cari dia kerja and then bila dia tak boleh nak buat kerja, kita sendiri kena terima hakikat bahawa kita bekerja atas kerana kita punya kepakaran, kemahiran, kelebihan yang Allah bagi. Barulah kita dapat rezeki yang berkat. Barulah tak dikatakan dengan makan gaji buta. So, dekat sini, ciri-ciri ulama akhir zaman ni kebanyakannya orang-orang yang tak berkaitan, yang ambil alih tugas-tugas umum. So, kita lihat di sekeliling kita. Kita sendiri nampak kan bagaimana situasi negara kita, bagaimana situasi kebanyakan syarikat besar-besar. So, di sini, inilah antara tanda-tanda yang telah Allah titipkan. Inilah antara tanda-tanda akhir zaman di mana kita semua akan berada dalam fasa-fasa kejatuhan Islam, and then Islam akan bangkit kembali sehinggalah munculnya hari kiamat nanti. Dan seterusnya, ulama akhir zaman, ilmu-ilmu tidak lagi dipentingkan. Tetapi apa yang dipentingkan adalah lebih pentingkan hiburan, lebih pentingkan keseronokan, lebih pentingkan kepentingan duniawi. Agama semuanya dianggap macam tak perlu. Saudara sendiri sebenarnya rasa terkesan jugalah PKP ni, di mana madrasah-madrasah diarahkan tutup, kemudian aktiviti-aktiviti tabligh semua tu seolah-olah keagamaan ni dipandang salah dalam sudut kita punya program. Orang lebih suka salahkan pihak-pihak sebegini. Tapi bila Allah turunkan ujian ni kepada seluruh umat Islam, seluruh kita semua ni di seluruh dunia ni, tanpa mengira bangsa, orang kaya kena, orang miskin kena, orang susah ke orang dan sebagainya, semua tu Allah Maha Adil, di mana Allah turunkan ujian demi ujian tu kepada sesiapa yang Allah berhak untuk memilihnya untuk menerima segala ujian ni. Kita tak adalah nak cakap orang jahat dialah yang kena ujian ni, orang baik semua terselamat. Tak. Kita semua diuji. Kita diuji dengan kekayaan, kita diuji dengan kesihatan, kita diuji dengan macam-macam, kita diuji dengan orang sekeliling kita. So, kita kena sabar dan insya-Allah utamakanlah ilmu, utamakanlah akhirat, utamakanlah kita punya jalan dakwah kita ni. Contoh kalau kita lakukan hari ni, sebar-sebarkan kebaikan, insya-Allah semua tu adalah jalan mujahadah untuk kita menuju syurga Allah yang kekal abadi. Dan yang terakhir sekali, macam saya bagi tahu awal tadi, kebanyakan ulama pada masa ini, akhir zaman ni, kebanyakannya dicabut nyawa oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekaligus. Sebagai contoh, pada awal tahun kot, tak silap Soleha, negara Indonesia, ramai ulama-ulama, syekh-syekh meninggal, berterusan meninggal. Hari ni orang tu meninggal, and then esok lusa ada lagi meninggal. Itulah antara tanda-tanda akhir zaman di mana banyak ulama yang diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. So yang tinggal tu kebanyakannya adalah orang yang jahil, orang yang tak tahu nak bezakan antara hak dengan batil, orang yang mempercampur adukkan hukum hakam, halal haram main redah je. So inilah, memang kita kena hadap situasi ni. Orang yang beriman akan sentiasa dipelihara oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi andai kita iman kita cetek, kita nak kita follow dengan jalan-jalan kesesatan. So kalau kita sentiasa jaga Allah, jaga Al-Quran, jaga solat kita, dekatkan diri kita dengan Allah, jaga zikrullah kita, insya-Allah kita akan selamat. Tetapi andai kita solat pun tak nak jaga, mengaji pun malas, zikir pun kita tak pernah nak sebut, bagaimana Allah nak pelihara kita? Ujian ni sebenarnya adalah tanda ingatan Allah kepada diri kita supaya kita sentiasa bersedia dengan situasi akhir zaman, iaitu hari kiamat yang lebih sangat dahsyat. Dan sangatlah rugi kalau kita ni banyak buang masa, tak peduli langsung. Kita rasakan hidup ni masih panjang, kita rasakan hidup ni perlu berseronok-seronok tanpa kita hiraukan rumah akhirat kita. So, apa yang kita lihat situasi di sekeliling kita ni, kita ambil ibrah, ambil pengajaran, dan insya-Allah duduk dalam circle positif. Carilah kawan-kawan serta guru-guru yang boleh membimbing kita ke arah jalan Islam yang sebenar. Jangan kita sesat, jangan kita
memilih jalan yang songsang, tetapi hendaklah kita sentiasa berpegang dengan tali Allah Subhanahu Wa Taala hingga akhir hayat kita. Sesusah mana pun, sesukar mana pun keadaan kita, diuji macam mana pun, jangan kita ambil jalan yang singkat. Jangan kita ambil jalan yang susah sehingga kan sanggup nak bunuh diri, sehingga sanggup nak mencederakan diri, sanggup nak buang anak, sanggup nak melukakan serta membunuh ahli keluarga kita yang tersayang hanya kerana tertekan dengan keadaan hidup sekarang. Allah uji sebab Allah sayang. Kalau kita pandang pada sudut hikmah, kita tak akan merungut sekalipun, kita tak akan salahkan sesiapa pun, tetapi kita bangkit dengan jalan yang barokah sebab kita yakin rezeki ni akan sentiasa ada. Allah telah jamin rezeki kita. Yang penting kita sabar, kita pilih jalan yang Allah reda, kita pilih jalan mujahadah ni dengan penuh kesabaran, insya-Allah Allah akan pelihara kita. Allah akan pegang erat hati kita dan Allah akan berikan kita rezeki yang barokah dan melimpah ruah, insya-Allah. So utamakan keberkatan, jaga redha Allah, jaga orang sekeliling kita dan hiduplah dengan gembira dan penuh kesyukuran, insya-Allah. Okey. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.